dan juga kepada Brigade Keselamatan yang menjaga, dan juga unit amal yang bertugas, kepada anggota polis, kepada JKK, Polisi JKK, ahli JKK, dan semua ahli lipas, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini, dalam sejarah PAS Timur Tebal dapat menumbuhkan satu cawangan di kawasan yang tak pernah kita masuk, dalam Dun Sungai Aceh. Inilah satu pembaharuan menandakan bahawa rakyat hari ini berani membuat perubahan, berani menegaskan kebenaran, berani bersuka kerana kebenaran. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah bagi hidayah untuk bersama-sama kita dalam barisan perjuangan Islam, wadah yang dibawa oleh PAS. Berselamat kita bukan apa, untuk memastikan bahawa negara kita ini ditakbir oleh Islam berlandaskan kepada Quran dan hadis, ijma' ulama dan qiyas. Bagaimana yang dituntut sebagai seorang Islam mewujudkan sebuah negara Islam dengan perlembagaan Islam dan juga dengan undang-undang Islam. Tak bermakna kita melaungkan kita negara Islam tetapi kita tidak melaksanakan Islam. Tambah pula pemimpin tidak menjalankan kewajipan sebagai seorang Islam, menuntut aurat. Sebuah parti yang berjuang Islam, pemimpin dia sendiri berwajah Islam. Bagaimana kita tengok kepimpinan PAS, Tuan Guru Haji Hadi, Datuk Presiden, Mursyid Al-Am Tuan Guru Aziz, bagaimana dia sebagai kepimpinan Islam. Walaupun tomahan-tomahan hari-hari ini bagaimana bermacam-macam rupa untuk memperburukkan kepimpinan PAS, sehingga akan Najib Tun Razak, Datuk Najib Tun Razak sanggup mengatakan sokong dia masuk Islam, dapat pahala. Tuan-tuan, kalau pemimpin itu hanya isteri dia sendiri, dia tak kira tarbiyah, bagaimana kita bersama dengan dia? Kita kena faham perjuangan Islam, lafaz cinta sebagai negara Islam, kepimpinan itu sendiri telah berwajah Islam. Kabinet dia, kabinet Islam. Tetapi kita tengok hari ini bagaimana Barisan Nasional 55 tahun memerintah, tidak ada daya usaha untuk mewujudkan perlembagaan Islam, tidak ada usaha untuk mewujudkan undang-undang Islam. Malah diperkecil-kecilkan apabila kita PAS untuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan dan Terengganu dulu. Kita tengok bagaimana rakan-rakan dalam Barisan Nasional, terutamanya MCA, Sosialek, apabila pemuda UMNO Johor nak buat hukum hudud, dia kata apa? UMNO hilang akal. Inilah pimpinan Barisan Nasional. PAS dulu dan sehingga hari ini, dasar kita adalah dasar Islam. Perjuangan kita adalah perjuangan Islam. Itu kita menyeru kepada umat Islam satu-satu atas dasar Islam. Kerana Islam saja yang boleh menjaminkan perpaduan. Boleh saya ucap terima kasih kepada penduduk di sini kerana sudi mewujudkan sebuah cawangan PAS. Atas kesedaran inilah bersyukur kita kepada Allah dan memohon rahmat Allah kepada penduduk di sini kerana mewujudkan satu gerakan Islam. PAS telah wujud dan insya-Allah saya rasa tahun ini akan mengadakan majlis-majlis ilmu
untuk menambahkan ilmu ahli kita dan masyarakat setempat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa pilihan raya yang ke-13 akan menjelma tak lama lagi. Ialah kita dasar kita untuk menawan Putrajaya dan menambah ahli Dewan Menteri diwakili orang Islam, terutamanya PAS di Dun Sungai Aceh ini ke Dewan Menteri, memperkukuhkan lagi kedudukan orang Islam, orang Melayu dan kedudukan orang Islam di Dewan Menteri Pulau Pinang, dan menambahkan kursi parlimen jadi diwakili oleh PKR di Parlimen Malaysia. Itulah harapan kita besar bahawa rakyat sekarang sanggup boleh membuat perubahan. Kerana kita tengok 55 tahun pemerintahan Barisan Malaysia, baru sekarang dia sedap bahawa dia ada rakyat. Setelah Kerajaan Pulau Pinang dan Kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang, di negeri Kelantan, Kedah dan Selangor, Pulau Pinang membuat perubahan, membuat sebagai sebuah negeri berkebajikan. Atas dasar penjimatan yang kita buat di Pulau Pinang, nikmat tu kita bagi balik kepada rakyat. Hasil masuk yang kita kutip, cukai-cukai daripada rakyat, kita kembalikan apabila ada lebihan. Kita wujudkan warga emas, bantuan warga emas, pelajar emas, anak emas, OKU, ibu tunggal, dan juga kepada RM1,000 untuk pengurusan jenazah apabila warga emas meninggal. Tapi dengan syarat dia jadi pengundi di Pulau Pinang. Dan juga kita tengok hari ini Barisan Nasional Najib kalut bagi sumbangan dekat sekolah-sekolah agama. Dulu mereka jugalah yang sekat perkembangan sekolah agama. Apabila tengok Pakatan Rakyat dah menang dan bagi tumpuan kepada sekolah agama, dia pun tak susah hati dan dia bagi rasuah. Faham. Dia bagi. Baru ni dia kata kalau undi Barisan Nasional sekali dia bagi RM1,000 rasuah. Jadi kalau kerajaan itu suka berrasuah, pemimpinnya suka berrasuah, dia anggap bahawa rakyat-rakyat dia pun suka rasuah. Jadi dia bagi, kita ambil, pakai jangan. Kalau kita pegang Barisan Nasional, berundang kita terima rasuah. Duit dia bagi RM500 itu adalah hak rakyat. Tengok perumpamaan yang Tok Guru Ni Aziz buat. Kalau kita nak tangkap ayam, terutama ayam di kampung, kita kena bagi makan, boleh tangkap sebelah dah. Tapi kita bagi makan apa? Tok Guru Ni Aziz akan bagi makan. Bagi makan hampas nyok. Dia tak kata bagi padi ataupun beras. Dia tak bagi hampas nyok. Kita kena faham. Setelah padi santai kita ambil, hampas tadi. Umpamalah yang elok-elok semua daripada kebas, hampas saja bagi kat rakyat RM500. Apabila kita nak hapus sikit-sikit, kalau berani nak pergi beasiswa, apabila kita nak buat sesuatu, kita akan buat. Inilah kelebihan apabila kita ada kekuatan pembangkang, ada kekuatan dalam parlimen, menyebabkan Barisan Nasional takut. Dia buat apa saja hari ini pemburuk. Di sana orang PAS keluar, di sini orang PAS keluar. Habis di Kelantan orang PAS keluar. Tak ada orang PAS di Kelantan, di Kedah. Itulah pemahaman Barisan Nasional. Dia tengok tiap-tiap kali pilihan raya, perkara yang sama berlaku. PAS bertambah ahli dia. Inilah buktinya. Tuan-tuan sekalian daya bagaimana kita bergerak. Kita tak mau isytihar berapa banyak orang UMNO masuk PAS atas kesedaran. Setelah dia 55 tahun duduk bawah UMNO, orang Melayu Pulau Pinang ni apa dia dapat?
Berapa banyak orang Melayu dah lari ke Kedah semasa pemerintahan Barisan Nasional. Tanah bayar PAS, belah balik habis diambil buat kelang. Kemana orang Melayu ni nanti? Tetapi Kerajaan Bekalan Rakyat sehingga ini kita merintah dari satu penggal. Tiada tanah Melayu yang kita ambil memaksa orang Melayu keluar. Tapi paling tempat, paling dekat dengan kita di sini bukti kata Barisan Nasional ambil tanah orang Melayu ialah di Sungai Bakap, di Perjalanan Pasar Malam tu, Simpang 3. Tengok dulu kampung Melayu di situ, sekarang di Kampung Lalang. Kampung tu orang Melayu habis keluar, pindah. Kerana kalau kerajaan ketika tu, Kerajaan Barisan Nasional ambil tanah-tanah tu, orang Melayu tu pindah ke lain. Ada yang pindah ke Kedah. Ini siapa yang menyebabkan orang Melayu pindah? Barisan Nasional. Kalau kita nak tengok, matlamat kita ialah memastikan bahawa Islam itu memerintah. Setiap negeri, setiap kerajaan yang memerintah, dia akan buat pembangunan dengan susah hati. Walaupun kita tak dapat bantuan sepenuh dari kerajaan pusat, tetapi Kelantan, Pulau Pinang, Selangor dan Kedah membangun. Tapi satu artikel yang saya bawa sepelik, iaitu di Kelantan, tegur ramah dalam TV. Apabila tanah dibersihkan untuk buat tanaman sawit, getah, orang asli ni kata, habis dah tanah, hutan-hutan habis. Kami tadi nampak gajah dan rimau dah. Tak pelik kan? Dah ada kawan dengan rimau dengan gajah. Kita usaha buka hutan, buat pembangunan. Bila kita tak buat pembangunan di Kelantan, dia kata apa? Tengok PAS, tak kerti, tak baik, tak buat pembangunan. Bila kita serah hutan-hutan, kita tanam pokok yang boleh mendatangkan hasil, dia kata kita cuci hutan, halau gajah rimau semua. Jadi kita tengok hari ini, Barisan Nasional tak ada idea. UMNO gelisah, Najib gelisah, Mujahidin gelisah, tak tahu dah berapa. Pergi Pulau Pinang, panggil penyanyi Korea, bayar sampai 2 juta. Dia suruh rakyat Pulau Pinang bersedia untuk Barisan Nasional. Orang kata tidak. 80,000 rakyat Pulau Pinang berani depan Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak berani dia berkata tidak kepada Najib. Tapi muka tak malu, dia sanggup tanya sampai 3 kali. Kalau orang lah dah orang sekali tidak segap. Tapi dia jenis tak pemalu, jenis heboh. Dia lepas 3 kali orang katakan tidak kepada Barisan Nasional. Jadi kalau masyarakat Cina kata tidak, apakah orang Melayu sanggup terima lagi Barisan Nasional? Dah ubah dah. Jadi kita kena berubah. UMNO melakukan habislah orang Melayu apabila kerajaan ini diperintah oleh Pakatan Rakyat. Awak PAS ni bukan Melayu PAS ni apa? Bangladesh lah. Dia ingat kita 1 juta lebih ahli ni. Awak dia ingat kita ni apa? Melainkanlah dia ambil skala Bangladesh, Myanmar bagi IC Sofudi, bagi IC palsu. Bagaimana kita tengoklah harakah pendedahan yang dibuat dah harakah bangun ni. Hak Bumi Putra, hak rakyat Malaysia dibagi pada orang asing dengan mudah, mendapatkan nikmat sebagai penduduk tetap, penduduk warga negara. Tak rugikan kita? Adakah kita mau satu hari kemudian? Okey, rakyat kita siapa dia? Dari Bangladesh. Okey, rakyat kita dari siapa? Dari Myanmar. Mana ada orang Melayu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita kena beringat Itipu Helah dan Pelihara 13 ni, kita tak mau jadi macam Pelihara ayat tahun 69. Kita hendak tenang. Apabila kita menang, kita bersyukur bagaimana yang diajak oleh Allah. Kita bertasbih, mengingati Allah apabila kita menang. Bukan kita tunjuk perasaan.
Dia kita dah menang, kita takkan tunjuk perasaan. Tetapi orang kalah akan buat kacau. Kita jangan sambut. Biarkan dia. Orang gila tak ada. Apabila dia kalah, dia apa jadi? Mengacau orang terpuja. Jadi kita jangan turun. Kalau kita menang, dapat tahap Putrajaya, pastikan bahawa kita akan memerintah. InsyaAllah Pakatan Rakyat akan membagi keadilan kepada rakyat. Kita akan bagi pelajaran percuma dari sekolah rendah sehingga ke universiti. Tanya apa? Ada orang UMNO tanya saya, boleh tak? Mana nak cari duit? Wah, hasil minyak lah, bumi ada, minyak di atas langit pun ada. Tidak. Kelapa sawit, kelapa atas bawah ada minyak. Untuk berbilion, takkan tak boleh ambil 2 bilion untuk bayari pelajar-pelajar Malaysia. Pelajar anak-anak kita. Dengan itu, kita tengok sejak merdeka hari ini, hospital sudah bakal berubah wajah. Rakyat bertambah, penduduk bertambah, tapi hospital dia bersatu dah. Kita dengar banyak kali dah. Saya dah buat Sungai Duri, saya dah buat 5 kursi. Kata boleh buat, tapi hampir gelap, hampir jatuh Barisan Nasional. Hospital tak naik juga. Kita sikit-sikit, kita lari pergi Sembilan Jaya. Saya hampir 2 sebulan di Sembilan Jaya. Lepas tu sebulan di Pulau Pinang. Kerana hospital mereka tak ada pakar. Itulah kelemahan. Jadi insyaAllah kita akan sungguh kepada Pakatan Rakyat Merintah, kita akan berubah. InsyaAllah kita akan desak Kerajaan Pakatan Rakyat buat satu hospital di SPS ni supaya menampung rakyat di Seberang Sungai Selatan yang makin bertambah. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan rahmat Allah pada malam ni sama-sama kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasmikan cawangan PAS Batas Pinang. Dengan ini dirasmikan dengan sebenarnya. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Sudah saya sudahi. Ya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi